Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Maaf kalau kami letak dalam masjid. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi izinkan oleh Allah ke masjid seawal mungkin yang kita boleh. Dan semula pengumuman itu biasa. Pertama pengumuman tanah kubur, tanah sekali RM50 boleh nak tambah. Yang keduanya mengenai anak-anak tuan-tuan ahli Korea yang nak masuk pelajaran ke IPTE dan IPTS boleh hantar borang kepada saya dan juga di masjid yang lain. Yang ketiganya berkenaan tidur di masjid. Tidur di masjid waktu malam amat berbahaya dan saya larang. Walaupun tak ada siapa main, walaupun tak ada siapa ganggu, tetapi ingat sekarang ni masjid bukan lagi tempat selamat. Bukan lagi tempat selamat. Jangan duduk masjid. Kalau jadi apa-apa, bunuh ke apa, tu imam panggil dulu. Saya tak tahu pun. Masalah sekarang ni tak boleh percaya kat siapa lain. Hari ni nak cakap ni kes tu dia tak boleh percaya kat siapa. Mengikut Allah Ta'ala fil Quranil Karim fi suratul Fath, surah Al-Fath ayat 20 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah kata apa? Kamu ni sangat cinta, sangat kasih, sangat suka kepada harta benda. Walaupun di masjid dia curi. Cakap ni kan. Dulu di masjid orang tak ambil duit kan. Lah ni tabung ke, bubuh rantai besi ke, dia angkat ke rantai besi. Sebab apa? Allah kata lah, "Fadhuhibu nal mala hubban jamma." Semua manusia ni sangat kasih kepada harta dia. Itu tabiat manusia ni. Kes lah ni dia berlaku. Sekarang ni kes pembunuhan. Bunuh ni bukan kes duit ni. Walaupun dia kaya dah, dia jadi jutawan dah, kontraktor dah, jadi kontraktor tauki macam-macam, tapi dia sangat kasih kepada harta benda. Ada dah duit berlama dah, 400,000 juta dah, tapi dia kasih kepada benda, sanggup dia membunuh lah. Lalu kes-kes semua di Kedah ni dia bunuh. Dulu Perak lah, Kedah pula main. Dia bunuh. Siapa? Sedih. Harta benda. Berkelahi dengan dia beradik. Bertahun-tahun. Kes apa? Kes pendam. Kes kebun. Kes rumah. Kes apa? Kes duit. Quran kata lama dah. Lah ni kita baru sedang. Harta yang tak boleh main lah. Dia kelahi rayuh. Jadi masjid kan, masjid boleh usung. Tak kira ni, tak boleh kira dah. Kawan pun tak boleh kira. Kawan pun tak boleh percaya lah ni. Kalau kira duit sanggup bunuh. Nanti berlaku boleh dia balik. Kawan dia tu kaya juga. Dia tu kaya juga, tapi dia tamak kepada harta benda. Dia sanggup bunuh. Sanggup bunuh pasal nak harta, nak duit. Kes lain negeri mana? Kes duit ni. Di sekolah kes duit ni. Kutip di rumah. Di rumah nak buat apa majlis. Tentu mai bilang duit hilang. Ada separuh ya. Tak cukup. Berkampung semua juga. Dikekeh kutip duit hilang. Jadi kes duit ni tak boleh harap.
Lepas itu yang tidur masjid ni pun saya tak bagilah. Siapa tak boleh tidur. Saya bagi ke tak bagi jangan tidur. Kau jadi apa-apa dia main ugut. Bukan kita main ugut nak dia pun tak bagi. Tikam mati dalam masjid. Jenuh. Dia panggil imam. Saya imam. Boleh berlaku macam-macam lah. Dia kena pijak ke depan. Dia pijak ke belakang. Pijak ke depan. Bukan mustahil. Tak mustahil. Tapi kena pijak siap. Jangan tidur masjid. Dia takut lah masalah bunuh banyak ni. Tak tentu. Jadi minggu lepas saya cakap Parti Komunis di Malaysia ni tubuhkan PKM 1937 yang dibawa datang oleh Parti Komunis Indonesia dan Parti Komunis China, PKC, PKI. Masuk Malaysia ni 1920-an. Dia tubuhkan Parti Komunis Malaysia ni 1937. Di China, Parti Komunis dah tubuh 1949. Beza lah. Jadi siapa orang tu dia punya keutamaan mereka ni hanya harta benda. Kita pun jadi penyakit mereka juga. Mereka harta benda yang utama, yang lain tak apa. Pemilik menggarakan harta benda. Islam dia bagi milik individu. Orang komunis dia tak bagi milik individu, dia milik negarakan semua. Dia bagilah upah sehari RM50. Kemudian untuk makan minum setiap hari sampai mati. Dan itu negara komunis ni dia tidak ada laporan apa-apa. Dia tertutup. Tidak tahu. Korea Utara dia tahu apa. Komunis ni pun tidak tahu. Tapi keluar berita masuk tak ada, keluar tak ada. Hanya mereka dalam tu saja yang tahu. Sakit ke, demam ke, rugi ke, kemarau kita tak tahu. Tak boleh tahu. Mereka semua sembunyi untuk buat-buat mereka sahaja. Sebab itu kita pun pemilih harta benda, kita pun jangkit lah. Jadi bertuhankan harta benda sehingga sanggup membunuh dan sebagainya. Itunya banyak gila. Jadi berhati-hati tentang harta benda kita. Apa-apa pun kita doakan semua selamat insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, wa wafaqni wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u athabakumullah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, janganlah bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana perbuatan yang demikian itu boleh menghilangkan pahala Jumaat. Maka diam, dengar serta taatlah. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada diri saya dan menyeru sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan ini mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Khutbah hari ini akan membicarakan tajuk membangun ekonomi umat produktif. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Islam ialah satu cara hidup yang lengkap yang merangkumi semua aspek kehidupan manusia. Justru Islam telah menggariskan peraturan dan sistem yang sangat tepat dengan fitrah manusia tentang bagaimana mereka patut berhubungan bersama mereka, sama ada menerusi bidang perekonomian, politik maupun sosial. Sistem ini bukan saja membantu umat Islam dalam konteks pembinaan tamadun, malah memperkasa jati diri dan kemajuan ummah di masa hadapan.
Memang tidak dinafikan situasi umat Islam pada hari ini berada dalam keadaan amat mencabar. Bukan sahaja kita dilabel sebagai pengganas, tetapi agama Islam juga dikaitkan dengan keganasan dan kekejaman. Namun ia tidak sedikit pun melemahkan semangat kita untuk terus berjuang dan memperkasakan survival ummah. Realitinya Islam menawarkan banyak strategi sebagai modal kepada memperkasakan ummah dalam sistem kehidupan, termasuk menyediakan solusi kepada setiap permasalahan yang timbul. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan berbagai rezeki yang boleh memajukan kehidupan di bumi ini, bahkan menyerahkan kunci ilmu pengetahuan kepada manusia? Apa yang perlu kita lakukan adalah mengungkap rasa syukur agar dapat menyempurnakan amanah yang diberi tanpa mengharapkan belas ihsan orang semata-mata. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun. Maksudnya, dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu dan memberi kuasa di bumi ini, dan kami jadikan untuk kamu padanya berbagai jalan penghidupan supaya kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit kamu bersyukur. Yang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, antara sistem keuangan Islam dalam membangun pembangunan ekonomi umat Islam adalah menerusi pengurusan zakat dan wakaf secara profesional dan produktif. Selain membantu meningkatkan ekonomi masyarakat, ia juga membantu kerajaan membangunkan perekonomian negara yang berdaya saing. Walau bagaimanapun, kejayaan tidak datang bergolek, tetapi perlu bersandarkan kepada aspek kekapan dan kebijaksanaan pengurusan dan perancangan yang strategik. Kegagalan merancang dengan bijak mengakibatkan kita terperangkap dengan pelbagai masalah dalam kehidupan. Dengan perancangan, seorang itu akan memperoleh gambaran yang jelas tentang kedudukan terkini keuangannya, memberi hala tuju yang tepat mengenai matlamat keuangan yang ingin dicapai, dan akhirnya membolehkan seorang itu mencapai matlamat yang diharapkan secara lebih efektif. Sehingga kini zakat dan wakaf telah memainkan peranannya dalam mengukuhkan keseimbangan sosial umat Islam dan memberi faedah serta manfaatkan bukan sahaja kepada diri pewakaf, tetapi juga penerimanya, masyarakat dan negara. Lebih penting, ia dapat meringankan bebanan keuangan kerajaan dalam menyediakan bantuan serta kemudahan untuk masyarakat. Dalam jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dan bersyukur kerana kerajaan telah mengorak langkah ke arah memperkasakan pembangunan ekonomi Islam secara serius. Ini menunjukkan bahawa sistem keuangan Islam adalah instrumen penting yang mampu secara ampuh untuk menjana dan memperbaiki kedudukan atau status ekonomi dan sosial umat Islam. Sebagai persiapan jangka masa panjang, kita perlu mempunyai perancangan dengan memperbagaikan pendekatan dan strategi agar dapat membangunkan ekonomi Islam dalam menguruskan hal ehwal kehidupan, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yusuf ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughniya ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Maksudnya, dan ia berkata lagi, wahai anak-anakku, dan Nabi Yusuf berkata kepada anaknya, janganlah kamu masuk ke bandar Mesir dari sebuah pintu, tetapi masuklah dari beberapa buah pintu yang berlainan. Dan aku dengan nasihatku ini,
tidaklah dapat menyelamatkan kamu dari sesuatu takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Kuasa menetapkan sesuatu sebab dan munasabah itu kamu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Aku berserah diri dan kepadanya lah aku mendoakan semoga kamu sekalian selamat insya-Allah. Sidang Jumaat yang dimaksud sekalian, selain itu kita juga amat memerlukan kepada kebijaksanaan dalam menguruskan kehidupan itu supaya tidak ditimpa kesusahan di kemudian hari. Firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Yusuf ayat 47 dan 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala tad'una sab'a sinina da'aba fama asabtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Maksudnya Yusuf menjawab, hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut, kemudian apa yang kamu petang biarlah dia pula tangkai-tangkainya, biarlah dia pada tangkai-tangkainya kecuali sedikit dari bahagian yang kamu jadikan untuk makan. Kemudian akan datang selepas tempoh itu 7 tahun yang bersangatan kemaraunya yang akan menghabiskan makanan yang kamu sediakan baginya kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan untuk jadikan benih. Dari sini kita dapati bahawa bukan sahaja di peringkat individu yang perlu kepada perancangan dan kebijaksanaan, malah di peringkat pentadbiran sebuah negara juga amat perlu kepada perancangan dan kebijaksanaan. Kenyataan mengenai kepentingan perancangan dalam kehidupan sememangnya tidak boleh dinafikan, kerana pada masa depan bergantung kepada perancangan kita hari ini selain dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya membangunkan ekonomi Islam adalah antara amanah Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan supaya kita dapat mencapai kehidupan yang berkat dan bahagia di dunia dan akhirat. Insaflah, harta adalah alat semata-mata untuk menjamin keselesaan hidup manusia, tetapi menjadi wasilah penting dalam mencapai darjat takwa. Setelah kita lupa ujian di sebalik harta ini kepada manusia, tetapi pada masa yang sama kita dituntut agar bersungguh-sungguh untuk membangun dan membina kehidupan yang bahagia dan harmoni. Ini jelaskan dalam surah Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Maksudnya dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Soleh. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah Ta'ala sebenar-benarnya. Tiada Tuhan yang kamu sembah selain daripadanya. Dialah yang telah menjadikan kamu dan bahan-bahan di bumi, serta mendaki kamu memakmurkannya. Oleh itu mintalah ampun kepada Allah Ta'ala dari perbuatan syirik, kemudian kembalilah kepadanya dengan taat dan tauhid. Sesungguhnya Tuhanku sentiasa dekat lagi sentiasa memperkenankan permohonan hambanya. Di samping itu, lihatlah betapa indahnya ajaran Islam yang menyeru umatnya agar menjadikan nikmat kehidupan sebagai manfaat kepada orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
An Ibnu Umar anna rajulan jaa ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas ahabbu ila Allah wa ayyul a'mal ahabbu ila Allah azza wa jalla faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw takshifu anhu kurbatun aw tadhudu anhu ju'an aw taqdi anhu dainan wa amshi ma akhli fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid yakni masjid al-Madinah syahran. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah dan apakah amalan yang paling diberkati oleh Allah? Jawab Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia, dan amal yang paling baik cintai oleh Allah adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam diri seseorang muslim, atau engkau menghilangkan suatu kesulitan, atau engkau melunaskan hutang seseorang, atau menghilangkan kelaparan. Dan sesungguhnya aku berjalan bersama seorang saudaraku untuk menunaikan keperluannya. Lebih aku suka daripada aku beriktikaf di masjid ini, yakni Masjid Nabawi. Oleh itu, marilah kita berusaha memanfaatkan dan mengurus harta atau kewangan sepanjang kehidupan ini dengan sebaik mungkin. Elakkanlah ia daripada menjadi faktor keruntuhan manusia dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya perancangan yang telah diatur akan menghasilkan manfaat dan keberkatan kepada rakyat dan negara ini. Semoga negara kita terus makmur dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri khutbah pada hari ini, khatib mengajak sidang Jumaat sekalian untuk menghayati dua rumusan yang penting. Pertama, peraturan dan sistem ekonomi Islam menepati fitrah manusia dalam mengharungi perjalanan kehidupan. Yang kedua, perancangan dan pengurusan yang cekap serta kebijaksanaan mengurus keuangan dapat mengelakkan seorang daripada ditimpa kesusahan di kemudian hari. Dan yang akhirnya, mengurus dan membelanjakan harta adalah amanah Allah Subhanahu wa taala dalam mencapai kehidupan yang berkat dan bahagia di dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وأجر وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك أشرف العرب والعجم وإمام طيبة والحرم والحكم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah
ittaqullah faqad fazal muttaqun. Yang jemaat yang dimaksud sekalian, member jemaat sekali lagi berpesan bahawa Islam mengajar umatnya supaya bersikap sederhana dalam segala amalan dan tindakan. Pada masa yang sama, umat Islam disaran supaya menjauhi sebarang bentuk perbuatan ekstremis yang kesannya akan menjejaskan keharmonian, perpaduan, keselamatan ummah dan negara. Tindakan ekstremis juga boleh memberikan tanggapan negatif terhadap kesucian dan kemuliaan agama Islam. Baiknya seluruh umat Islam amatlah dituntut agar menampilkan kemuliaan akhlak, sikap dan kepribadian tinggi sebagai seorang Muslim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidil mursalin. Radallahu an ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi aini inayatikal rabbaniyah wa bi hifzi wa biqayatihi as-samadaniyah jalal malikina al-amin al-karim Sultan Salahuddin Ibn Sultan Badlisah wa wali ahlihi Tengku Syarafuddin Ibn Sultan Salahuddin. Allahumma atil wa atil umruhuma muslihainil mawzufin wal ra'iyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Allahumma ij'al Malaysia wa sa'ir biladil muslimin tayyibatan aminatan mutmainnatan wa khayyah ra'ufun bil ibad. Allahumma ansur man nasara din wa khudul man khadalal muslimin wa a'li kalimataka ila yaumiddin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Falastin khasatan fi Ghazah wa Rafah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman wa aina ma kanu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stop. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Allah. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين الله سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو لا إله إلا الله له شريك له لا اللهم أجلنا من النار اللهم أجلنا السلام منك السلام
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ونوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمعلمينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة يا الله ولا تختم آجالنا يا الله بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين خاصة في غزة ورفح برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمان وأينما كانوا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم
اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم اللهم رد كيدهم على نحورهم وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بدل شملهم وشدد كلمتهم وفرج جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مدري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله اهزمهم يا الله وأهلكهم يا الله ودمرهم يا الله وانصرنا عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل
Tadi lu habis. Jadi imam. Dua itu ada teh 7. Okey, jangan lepas. Pokok yang depan. Kayak sudah subuh. Subuh. Sudah lepas subuh. RM10. Dua. Saya kontak 10 ya. Ini enggak tempoyak. Mana punya tadi? Ini bukan pun saja, dicok. Ini tak apa. Kita kampung. Pakai nasi. Okey, pakai dah lah. Mana kek semua ada. Dipanggil balik lah. Kat sana. Ada 3 orang. Saran mas kami. Boleh. Ada 3 orang. Bos jadah tu. Aku lepas. Dok. Kita ambil. Ada.
Tapi nak seorang yang mungkin majlis. Saksi Imam Talibi. Oh, dia bagi ya. Dia bagi Imam Talibi. Aku tak kenal apa yang dia. Dah lain umi mek yang nikah. Lebih. Dia bawa ni bawa teks yang nikah. Aku terima lah nikah. Aku pun pegang mic pegang kepala dia. Ada tak? Pegang mic. Yang mana yang ada? Makan tak boleh tak? Nori ya? Nori tak. Ada lagi RM10. Ya, baiklah. Ada. 20 mai. Dia bolang 100. Tak ada. Berapa lah? 20. Memang dia tak minggu tu. Dia minggu Setiap minggu. Ringgit pula. Oh, yang nombor dia 50. Ini 50 lah. Tokek tempoyak. Tokek tempoyak. Dah siap dekat dah. Koyak mahal orang ni. Koyak ambil 50 lah. Kilo 50. Koyak ambil pulau kecil Dapat RM40,000 tahun ni tempoyak. 1 gram lah. Okey dah? Dah dah. Tak boleh ambil nak belum bunuh pun selesai. Bunuh lepas habis belum kita. Pak Imam ni tersilap bunuh kan. Ni hantar tempoyak tak? Kat Yemen apa? Nak ni? Aku buat ni lagi sedap. Aku tak makan ni, aku makan. Apa tu orang ni? Okey, betul lah. Nak betul orang tu lah. Jadi kita resi nama okey lah. Orang tu dia tak ada orang. Awak tak abang tak buat makan. Aku nak bagi takut orang buang, maka tu aku tak bagi. Resi emo. Di sini aku bagi dah tak hayat ya, mak dia. Ini dia hantu koyak kan. Hayat. Oh dia bagi sikit tak nak. Oh nak banyak. Oh aku bagi ha. Satu besar aku ni. Bini aku dia pun macam meja. Bagi sikit tak cukup dia dah. Tolong ujung lagi. Buku meja. Goreng kacang, goreng kobe, goreng sawi, semua pun koyak. Orang belakang tak makan tu bohong lah. Koyak tak banyak lah. Bukan mereka. Orang India. Rupanya orang Taiping. Orang belakang tu koyak. Orang Jawa tu dengan koyak. Faham ni. Dari pemerintah saya banyak. Koyak. Koyak ikan patin. Apa kamu juga? Orang faham tak ikan tu banyak. Ikan patin. Orang Perak boleh banyak. Ikan patin. Ikan patin mau boleh makan ikan patin. Partner dia. Tahun dulu saya bagi dia siap menggeram, kau bini dia komplain. Tahun ni tak nak geram, ni tulis dia. Bagi sebagian besar dia. Tahan setahun dah habis. Boyak buat macam mana? Koyak tu koyak. Simpan punya masak kan? Oh, dah betul lah. Dia ambil dia punya. Habis simpan. Bawa Dia tu dia pun dalam plastik lepas lah. masuk air lagi. Bagi dia